Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama Ustaz pada hari ini, insya-Allah kita sama-sama akan mempelajari pendidikan Islam tahun 6 bidang tilawah Al-Quran. Dah sedia semua? Jom kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, murid-murid, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari bacaan surah At-Tin. Bacaan surah At-Tin. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, hendaklah sama-sama kita mengetahui objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran Ustaz harap murid-murid semua dapat membaca kalimat, potongan ayat dan juga ayat-ayat daripada surah At-Tin dengan lancar dan betul. Objektif yang kedua, Ustaz harap di akhir pembelajaran murid dapat membaca surah At-Tin dengan betul dan bertajwid. Jadi Ustaz harap murid-murid semua memahami objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita mulakan. Okey, diharap semua murid dah bersedia dengan Al-Quran dan juga buku teks. Boleh nak guna buku teks ataupun Al-Quran ya. Baik, yang menggunakan buku teks boleh buka muka surat yang pertama. Yang menggunakan Al-Quran boleh buka muka surat 597. Kita akan mulakan bacaan surah At-Tin. Ustaz akan menyemak bacaan terlebih dahulu, jadi kamu boleh mengikut Ustaz menyemak bacaan. Kemudian kita akan ulang baca ayat tersebut dan kamu ikut Ustaz baca bersama-sama. Kita mulakan dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita semak bacaan ayat yang pertama. Wat-tini waz-zaitun. Baik, kita tengok pada ayat ini ada dua tempat yang berkaitan dengan hukum alif dan lam. Yang pertama pada wat-tini dan yang kedua pada waz-zaitun. Baik, kita lihat di situ ada alif dan lam. Kedua-dua alif dan lam ini termasuk di dalam alif lam syamsiyah. Bila termasuk dalam alif lam syamsiyah, maka hukumnya kita tidak perlu membaca alif dan lam. Jadi kita abaikan alif dan lam semasa membaca dan kita terus masuk kepada huruf selepas lam, iaitu wati ni masuk terus pada huruf ta dan waz-zaitun masuk terus pada huruf zain. Jadi abaikan alif dan lam. Baik, mari kita baca sama-sama lagi sekali. Wat-tini waz-zaitun.
kita baca ayat yang kedua pula. Wa turi sinin. Baik, di sini Ustaz nak jelaskan sedikit pada huruf ta. Banyak kesalahan ketika baca di sini, dia menyebut seperti huruf ta kerana dia tidak membaca huruf ta tu secara tebal. Kerana huruf ta ini adalah huruf isti'la. Jadi bila kita membaca huruf ta mesti disebut secara tebal. Kiranya kita tak menebalkan dia akan menjadi seperti huruf ta. Contoh, waturi sinin, watu, bunyinya seperti huruf ta. Jadi di sini bila kita membaca huruf ta mesti kita sebut secara tebal, iaitu dengan cara kita mengangkat lidah ke atas. Waturi sinin. Okey, satu lagi di hujung ayat yang kedua ini. Okey. Terdapat di situ mad arid li sukun, iaitu huruf mad dia bertemu selepasnya huruf yang dimatikan kerana waqaf atau berhenti, iaitu huruf nun. Na tu kita matikan dia sebab kita nak berhenti. Jadi maka di situ jadilah dia mad arid li sukun. Bacaannya kita boleh baca 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Tapi biasanya orang akan baca 4 harakat. Dan kita pun baca 4 harakat di sini. Baik, sama-sama kita baca lagi sekali ayat yang kedua ini. Ikut Ustaz. Wa turi sinin. Kita terus kepada ayat yang ketiga. Wa hadzal ha. Okey, sebut ha betul-betul lah. Ha keluar daripada dada kita. Wa ha 2 harakat sebab mad asli kat situ. Wa hadzal za tu disebut seperti huruf Z, tetapi dikeluarkan sedikit lidahnya. Diletakkan lidah di antara 2 gigi atas dan bawah. Wa hadza za. Kalau kita tidak keluarkan gigi maka dia akan jadi huruf zain. Contoh, wa haza. Jadi salah bacaan kat situ. Jadi hati-hati sebut zal itu dengan cara kita mengeluarkan sedikit lidah. Wa hadzal baladil amin. Baik. Okey, di sini kita jumpa lagi sekali alif dan lam. Alif dan lam ada 2 tempat. Alif dan lam. Okey, alif dan lam ini kita panggil dia alif lam qamari, alif lam qamariyah. Hukum bacaan alif lam qamariyah ni kita kena izharkan, nyatakan alif dan lam. Jadi kita kena sebut alif dan lam. Kalau yang kita baca mula-mula tadi alif lam syamsiyah, kita tidak perlu membaca alif dan lam. Jadi alif lam qamariyah kita kena izharkan. Kita kena sebut, kita kena baca alif lam qamariyah itu. Wa hadzal baladil amin. Nyatakan betul-betul alif dan lam tu. Okey. Dan satu lagi satu lagi hamzah di sini. Hamzah di sini dibaca satu harakat. Kita tidak boleh baca dia panjang. Sebab dia berada betul-betul di atas lam alif kat ujung tu. Kalau dia berada di tengah-tengah, di sebelum alif ni, maka dia dibaca 2 harakat. Tetapi kat sini dia berada di betul-betul di atas alif. Jadi maka dia dibaca 1 harakat. Dan yang hujung ini iaitu mad arid li sukun. Kita baca dia 4 harakat. Baik, kita ulang sekali lagi ayat yang ketiga sama-sama ikut Ustaz.
Wahadzal baladil amin. Okay, kita terus pada ayat yang keempat. Ayat ni panjang sedikit ya. Laqad. Okey, kat sini kita ada huruf dal mati. Okey, di sini hukumnya adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Okey, kena baca dia bagi ada pantulan sedikit pantulan sedikit, tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Laqad. Okey, laqad khalaq kha. Okey, tebalkan kha itu sebab dia ada huruf isti'la. Khalaq. Sekali lagi kita jumpa qalqalah di sini, iaitu pada huruf qaf. Di sini juga hukum bacaannya adalah qalqalah sughra kerana dia berlaku di pertengahan ayat. Okey, khalaqnal insana. Baik, kita tengok pada khalaqnal insanal, pada nal ini. Okey, kat sini kita bertemu sekali lagi dengan alif dan lam. Di sini adalah alif dan lam qamariyah. Okey, jadi kita kena izharkan, nyatakan alif dan lam di sini. Adapun huruf mad di sebelum alif dan lam ini, bila dia bertemu dengan alif dan lam, maka huruf mad ni dah tak dikira. Kaedah bacaannya macam tu. Jadi kita tak payah panjangkan khalaqnal. Jangan baca khalaqnal, salah macam tu. Jadi abaikan mad asli tu, terus kita izharkan alif dan lam selepas huruf mad tu. Khalaqnal. Okey, khalaqnal insana kat sini. Insana, nun mati bertemu dengan sin, maka dia jadi ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, maka kena dengung dia dan disembunyikan nun itu di dalam huruf sin. Jadi nun tu seolah-olah tak jelas sebutan dia. Insana, sa dua harakat sebab mad asli. Insana. Okay, kita teruskan bacaan. Fi ahsani. Okey, kita tengok di sini, fi ni adalah mad jaiz munfasil kerana huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah yang berlainan. Huruf mad dia berada pada kalimat fi dan hamzah ada pada kalimat ahsani. Jadi hukum bacaannya, kita kena baca dia, boleh dibaca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Jadi di sini kita baca 4 harakat. Okey, fi ahsani. Ha ni kita panggil ha pedas. Sebut ha betul-betul, takut kita tersebut salah ha, kita jadi ha ketawa tu. Fi ahsani, jadi salah dekat situ, sebab tu dah jadi huruf ha, dia keluar daripada dada. Huruf ha ni kita kena tekan sedikit pada rongga kerongkong kita itu supaya dia menjadi lebih berat sikit bunyi dia. Sekali lagi, fi ahsani taqwim. Okey, kat sini kita jumpa lagi satu qalqalah, iaitu pada huruf qaf kat sini. Di sini ada huruf qalqalah sughra, taqwim. Okey, wim di hujung ni iaitu mad arid lisu
mad arid li sukun. Di dalam surah At-Tin ni, kalau kita tengok, setiap ayat dia diakhiri dengan mad arid li sukun. Baik, kita ulang lagi sekali ayat yang keempat ni sama-sama, ikut Ustaz murid-murid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita terus kepada ayat yang kelima. Thumma. Okey, hati-hati ya kat sini bila sebut thumma, huruf tha tu, huruf tha, cara sebutannya mesti kita keluarkan lidah sedikit. Sebut seperti sebut huruf S, tetapi S yang dikeluarkan lidah. Thumma, thu, keluarkan lidah sedikit ya. Kalau tak keluarkan lidah, dia jadi su dah jadi huruf sin di situ, jadi salah. Okey, thumma. Okey, satu lagi kat sini, mim sabdu, syaddah hukumnya di situ wajibul gunnah, wajib dibaca dengung 2 harakat. Okey, jadi kita tahankan sedikit pada mim tu. Jangan terus kita lepas. Tahan sedikit dalam 2 harakat untuk kita hasilkan dengung pada huruf mim. Thumma radadnahu. Radad ada dal mati. Di sini berlaku qalqalah sughra. Jadi mesti ada pantulan pada dal tu. Radad na mad asli dibaca 2 harakat. Radadnahu asfala. Okey, di sini kena hati-hati pada sin ya. Bila kita sebut sin yang mati ni, kita sebutkan dia bagi habis-habis. Jangan kita terlalu cepat lepas dia. Asfala. Jangan terlalu cepat kita lepas. Asfala. Takut dia jadi jadi salah kat situ. Asfala safilin. Sa 2 harakat, mad asli di situ. Filin, lin mad arid li sukun. Baik, sekali lagi kita baca bersama-sama ayat yang kelima. Thumma radadnahu asfala safilin. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-6. Ayat ini panjang jadi kita kena ambil nafas panjang-panjang nak baca ni. Baik. Illalladzina. Baik, hati-hati pada huruf zal di situ, kita keluarkan lidah bila sebut dia. Illalladzina amanu. Mad badal kat situ. Mad badal, hamzah berada terlebih dahulu daripada alif. Jadi dia jadi mad badal, baca dia 2 harakat. Amanu wa amilus solihat. Okey, kita berhenti kat situ sebab ayat ni panjang sangat. Wa amilus solihat. Wa amilus. Di sini alif lam syamsiyah. Jadi kita tidak perlu membaca alif lam, kita terus masuk kepada huruf sad di selepas lam tu. Wa amilus solihat. Okey. Dan ha satu lagi kat sini, kena hati-hati baca, sebut ha pedas, jangan sebut ha ketawa. 2 harakat sebab dia mad asli, dan kemudian kita berhenti dia, maka jadi dia mad arid li sukun. Lagi sekali kita baca
illalladzina amanu wa amilus solihat. Sambung. Falahum matikan mim betul-betul. Mim mati. Okay, di sini jadi hukum bacaannya iaitu izhar syafawi. Jadi kita kena jelaskan mim mati itu, matikan dia betul-betul. Falahum ajrun di sini ada jim yang mati, maka dia jadi qalqalah sughra. Ajrun, pantulkan huruf jim tu. Ajrun ghairu. Okay, run ghairu di sini apa yang berlaku? Kita tengok ada tanwin bertemu dengan huruf gha. Run ghair. Bila tanwin bertemu dengan gha, maka dia jadi izhar halqi. Tidak perlu dengung. Kita tidak perlu dengung di situ. Ajrun ghairu. Gha disebut tebal. Gha disebut tebal sebab dia ada huruf isti'la. Ghairu, salah kalau kita sebut ghairu. Jadi jaga-jaga di situ. Ghairu mamnun. Mam di sini kita jumpa lagi sekali mim mati, maka kita kena baca dia izhar syafawi di situ. Nyatakan mim tu biar jelas. Mamnun. Nun adalah mad arid li sukun. Baik, murid-murid, lagi sekali kita baca. Falahum ajrun ghairu mamnun. Okey, kita terus kepada ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka. Fama mad asli dibaca 2 harakat. Yukadzibuka. Zal di situ huruf sebut seperti huruf Z tetapi keluar lidah sedikit. Yukadzibuka ba'du biddin. Du jaga. Du jaga sebut huruf dal betul-betul du. Sebab kadang-kadang ada orang baca kat sini jadi huruf dot. Ba'du jadi salah. Dah berubah huruf dan berubah maksud di situ. Jadi jaga-jaga di sini sebut huruf dal itu betul. Ba'du diletak di hujung lidah. Ba'du di hujung lidah. Jangan sebut seperti huruf dal. Jangan sebut seperti huruf dot. Okey. Biddin di sini kita jumpa lagi sekali alif lam syamsiyah. Jadi hukumnya tidak perlu menyebut alif dan lam. Kita terus masukkan pada huruf dal. Baik, sekali lagi kita baca sama-sama huruf ayat yang ke-7 ni. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Terus kepada ayat yang ke-8, ayat yang terakhir di dalam surah At-Tin. Alaisallahu sallahu di sini. Hati-hati murid-murid, baca dia dengan cara bacaan yang tebal, sebab dia termasuk di dalam perkataan lafzul jalalah di sini. Sekiranya huruf sebelum lafzul jalalah ini berbaris atas, maka kita kena baca dia tebal.
Sekiranya huruf sebelum lafzul jalalah ini berbaris bawah, kita kena baca nipis. Alaisallahu. Salah kalau kita baca alaisallahu, alaisallahu. Salah bacaannya macam tu. Mesti dibaca tebal. Alaisallahu biahkami. Jaga di sini huruf ha di sini adalah ha pedas. Jadi sebut betul-betul. Biahkamil hakimin. Ha sekali lagi, jaga di sini. Ini adalah ha pedas. Takut-takut tertukar menjadi ha ketawa. Biahkamil hakimin. Kita ulang lagi sekali ayat yang ke-8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baiklah, kita ulang lagi sekali baca surah At-Tin ini daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim.